محمد نبينا بنور هدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi apakah itu ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah? Okey, para fuqaha telah bersepakat bahawa ayat Al-Quran diturunkan secara berperingkat, iaitu memakan masa selama 23 tahun. Para fuqaha telah bersepakat bahawa penurunan ayat Al-Quran di Mekah sebelum penghijrahan Nabi ke Madinah memakan masa selama 13 tahun. Manakala penurunan ayat Al-Quran di Madinah selepas daripada penghijrahan Nabi ke Madinah memakan masa selama 10 tahun. Iaitu penurunan di Mekah dan di Madinah adalah selama 23 tahun. Okey, Al-Makki dinisbahkan kepada tempat, iaitu kota Mekah. Manakala Al-Madani pula dinisbahkan kepada kota Madinah. Okey, jika kita lihat dari segi istilah, Al-Makki wal Madani bermaksud ilmu-ilmu yang khusus yang membincangkan tentang tempat dan masa ataupun waktu penurunan ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah di dalam Al-Quran itu. Okey, jika kita lihat dari segi tempat, ulama' mengklasifikasikan bahawa adakah ayat Al-Makki wal Madani itu diturunkan di Mekah ataupun ayat-ayat itu diturunkan di Madinah. Okey, manakala dari segi tempoh ataupun masa pula, adakah ayat itu diturunkan sebelum penghijrahan Nabi ke kota Madinah, iaitu ketika Nabi berada di Mekah, ataupun selepas penghijrahan Nabi ke kota Madinah sewaktu baginda telah berada di kota Madinah. Okey, para fuqaha ataupun para ulama' telah bersepakat dalam hal ini dan mengeluarkan 3 pandangan mereka. Pandangan pertama, para ulama' menyatakan bahawa ayat Makki adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, manakala ayat-ayat Madani pula merupakan ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Okey, di sini para ulama menyatakan bahawa ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sama ada sebelum penghijrahan Nabi ataupun selepas daripada penghijrahan Nabi, tetapi ia diturunkan diwahyukan kepada baginda Rasulullah ketika baginda berada di kota Mekah. Dan ayat Madani pula merupakan ayat yang diwahyukan kepada baginda ataupun diturunkan ketika baginda berada di kota Madinah. Okey, pandangan kedua para ulama' pula, mereka menyatakan bahawa Al-Makki adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Mekah, manakala Al-Madani pula merupakan ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Okey, sebagai contoh, jika kita lihat ayat-ayat Al-Makki kebiasaannya dimulakan dengan Ya ayyuhan nas. Okey, kerana pada ketika itu majoriti penduduk di Mekah merupakan penduduk yang kafir. Okey, manakala ayat-ayat Madani pula dimulakan dengan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kerana pada ketika itu majoriti penduduk di Madinah adalah umat Islam. Yang ada bukan Islam pada ketika itu pun adalah kaum para munafik. Okey, pandangan ketiga para ulama' pula, mereka menyatakan bahawa ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum penghijrahan Nabi ke kota Madinah. Dan ayat-ayat Madani pula merupakan ayat-ayat yang diturunkan selepas penghijrahan Nabi ke kota Madinah. Okey, berarti ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan sebelum penghijrahan Nabi ke kota Madinah, iaitu ayat-ayat yang hanya diturunkan di kota Mekah sebelum penghijrahan Nabi. Manakala ayat-ayat Madani pula merupakan ayat-ayat yang diturunkan selepas penghijrahan Nabi ke kota Madinah, sama ada di Madinah ataupun di Mekah.
Okey, dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyum bin Abdul Rahman, bernombor metrik A182529. Apakah kaedah yang digunakan oleh para ulama dalam mengenal pasti perbezaan maki dan juga madani? Sebenarnya terdapat dua kaedah ulama untuk mengenal pasti kaedah maki dan juga madani. Yang pertama melalui manhaj simai an-nakli, yang bermaksud dalil yang berpandukan wahyu, dan yang kedua ialah minhaj al-qiyasi al-ijtihadi, yang melalui pendapat dan juga ijtihad. Manhaj simai an-nakli bermaksud pentafsiran al-maki dan madani melalui riwayat dan pendengaran daripada para sahabat serta tabi'in yang mengetahui bagaimana turunnya sesuatu ayat Al-Quran, di manakah tempat dia diturunkan, dan juga peristiwa apa yang berlaku di sebalik penurunan ayat Al-Quran tersebut. Namun, akan tetapi perlu kita tahu bahawa tiada satu pun riwayat dari Rasulullah SAW yang menyatakan surah itu ataupun sesuatu ayat itu diklasifikan sebagai maki ataupun madani. Kaedah yang kedua pula adalah menerusi qiyas al-ijtihadi, yang bermaksud terdapatnya ciri-ciri dalam sesuatu surah makiyah ataupun madaniyah. Sebagai contoh, ciri-ciri surah al-makiyah adalah surahnya pendek-pendek. Namun begitu, surah An-Nas adalah surah madaniyah dan surah tersebut juga pendek. Kadang-kadang ayat jihad juga merupakan ciri-ciri surah madaniyah. Namun, seruan jihad juga turut diturunkan di Mekah. Hampir keseluruhan surah makiyah turun di Mekah, manakala surah madaniyah diturunkan di Madinah. Dan surah madaniyah juga diturunkan di Mekah. Sebagai contoh, selepas peristiwanya hijrah, Nabi SAW pernah pulang ke Mekah. Namun sebelum hijrah, Rasulullah tidak pernah pergi ke Madinah. Mari kita lihat perbezaan berdasarkan sifat aglabi yang ada pada ayat-ayat makiyah dan juga ayat-ayat madaniyah. Mesti anda semua tertanya, apa itu sifat aglabi? Sifat aglabi bermaksud perkara yang hendak disampaikan oleh Allah SWT di dalam sesuatu ayat ataupun sesuatu surah. Mari kita lihat ciri-ciri yang terdapat berkenaan dengan sifat al-makiyah. Makiyah surahnya adalah ringkas dan pendek, mengajak orang beriman kepada Allah SWT, mengajak orang untuk berfikir tentang kebesaran-kebesaran Allah SWT, menyatakan tentang dan menceritakan kisah-kisah Nabi dan umat-umat yang terdahulu, juga membicarakan dan juga mencela perbuatan masyarakat jahiliyah ketika itu yang suka berjudi, minum arak, membunuh anak perempuan dan perkara-perkara yang merosakkan moral. Selain daripada sifat aglabi sebagai penentuan ciri-ciri perbezaan makiyah dan madaniyah, kita juga boleh merujuk kepada sifat qat'iyah. Qat'i bermaksud tema ataupun gaya bahasa yang hendak disampaikan di dalam surah ataupun ayat makiyah dan madaniyah. Mari kita lihat sifat qat'i yang terdapat di dalam surah Al-Makiyah. Yang pertama, setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf singkatan ataupun dikenali sebagai huruf at-tahajji, sebagai contoh Alif Lam Mim dan juga Alif Lam Ra. Yang kedua, setiap surahnya yang terdapat dalam ayat-ayatnya yang mengungkapkan lafaz Ya Ayyuhan Nas, yang bermaksud wahai sekalian manusia. Yang ketiga, terdapat ayat sajadah dalam surah tersebut. Para ulama bersepakat sebanyak 16 tempat ayat sajadah di dalam Al-Quran. Umat Islam juga dituntut untuk melakukan sujud tilawah apabila membacakan ayat sajadah, dan hukumnya adalah sunat muakkad. Mari kita lihat ciri-ciri khusus ayat madaniyah berdasarkan sifat qat'iynya. Yang pertama, terdapat surah yang menyatakan sifat-sifat orang munafik dan membongkar sifat-sifat mereka, melainkan surah Al-Ankabut. Yang kedua,
kebanyakan ayat atau surah Madaniyah menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, yang maksud wahai sekalian orang beriman, kerana pada waktu itu kebanyakan orang Arab dan orang bukan Arab telah memeluk agama Islam, dan perkara ini berlaku secara meluas di Madinah, dan Madinah ketika itu menjadi pusat kekuatan orang Islam. Yang kedua, di dalam surah atau ayat Madaniyah juga menyatakan dalam surah tersebut terdapatnya dialog dengan ahli kitab dari kalangan Bani Israel dengan bertujuan untuk mengajak mereka kepada Islam. Namun ada juga yang berpura-pura memeluk agama Islam dan mereka adalah golongan orang yang munafik. Yang ketiga, terdapat surah yang mengandungi hukum-hukum berkenaan dengan jenayah, menyentuh berkenaan dengan muamalat sesama masyarakat, serta menerangkan kewajipan yang perlu dilakukan oleh umat Islam dan perkara larangan yang perlu ditinggalkan oleh umat Islam. Serta ia juga menyentuh berkenaan dengan perlembagaan dan membina sesebuah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nama saya Imran bin Sulaiman dan insya-Allah kita akan menyambung diskusi mengenai surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Insya-Allah pada sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai perbahasan yang ada di dalam surah-surah Makkiyah. Baik, secara umumnya intipati yang ada di dalam surah Makkiyah ni boleh diklasifikasikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, surah-surah Makkiyah ini banyak membicarakan mengenai seruan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari pembalasan, hari kebangkitan, nikmat-nikmat di syurga dan azab di api neraka. Kerana apa? Kerana sebelum Allah Taala menurunkan syariat-syariat Islam yang lain seperti puasa, zakat dan sebagainya, maka Allah Taala terlebih dahulu menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan iman dan akidah yang benar dalam kalangan manusia, kerana dengan iman inilah baru dah boleh terlaksana segala tuntutan syariat yang lain. Sebagaimana kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia menyebut, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Makkiyah ini juga diguna pakai untuk melawan ataupun membidas hujah-hujah daripada golongan kafir musyrikin dalam menentang risalah ini. Dan surah Makkiyah ini juga mengajak mereka supaya berfikir dengan akal yang waras akan kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Sajdah ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi dan isi keduanya, dan tidak ada bagi Allah Ta'ala yang memberi pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Dia Maha Berkuasa. Maka mengapakah kamu orang-orang kafir tidak berfikir, tidak memahami akan perkara tersebut? Yang kedua, perbicaraan yang ada dalam surah Makkiyah ini adalah mengenai menghiaskan diri manusia itu dengan akhlak-akhlak yang murni dan menjauhi perilaku yang zalim. Kerana apa? Kerana di zaman golongan jahiliyah ini, mereka ni saling menindas antara satu sama lain, bertindak zalim oleh yang kuat kepada yang lemah. Maka di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nahl ayat ke-97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa dalam kalangan kamu yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia itu beriman, maka kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, akan memberikan kepada kehidupan yang baik. Di samping kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, akan membalas ganjaran terhadap perbuatan mereka dengan lebih lagi. Poin yang ketiga, jika diamati pada surah Makkiyah ini, maka kita akan dapat lihat kebanyakan surah ini di dalam bentuk ijaz. Apakah itu ijaz? Dalam ilmu balaghah, ijaz ini ialah kalam yang pendek, kata-kata yang pendek tetapi mempunyai maksud tisrak yang sangat banyak. Kenapa? Kerana di zaman
musyrikin kafir ketika itu, mereka ini lebih dikenal sebagai ahlul fasahah wal balaghah, iaitu golongan-golongan yang sangat mahir dalam bahasa mereka, terutama dalam bahasa-bahasa puitis, syair dan sebagainya. Maka dengan kalam yang ringkas ini dah tentu dapat menarik hati mereka kepada Islam. Sebagaimana kita pernah yang selalu dengari kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam dengan asbab alunan Quran surah Taha oleh adiknya sendiri. Seterusnya, poin yang keempat itu, poin yang terakhir, surah-surah Makkiyah ini banyak menceritakan mengenai kisah-kisah Nabi, Rasul dan umat-umat mereka yang terdahulu. Kerana apa? Di sana ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah sebagai tauladan dan pengajaran kepada golongan musyrikin Mekah sekiranya mereka menidakkan dan mendustai risalah dan Rasul mereka. Sebab yang kedua adalah untuk meneguhkan lagi hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi sunnatul ibtila, itu sunnah Allah Ta'ala kepada para rasulnya, cabaran dalam menghadapi ujian dakwah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Akullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Mafhumnya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan kepada kamu wahai Muhammad, yang mana dengan kisah ini dapatlah meneguhkan hati kamu dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya akan berkongsikan tentang perbahasan dalam ayat Madani. Antara perkara penting yang ingin disampaikan dalam ayat Madani ialah yang pertama, menjelaskan hukum syarak secara terperinci, seperti soal ibadah, muamalah, hubungan sosial, hubungan antarabangsa, jihad di medan peperangan dan sebagainya. Hal ini kerana umat Islam telah berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka terbentuklah sebuah negara Islam yang berdaulat, dan di sana memerlukan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang jelas untuk dipraktikkan. Oleh hal yang demikian, ayat Madani turun untuk melengkapkan kesyumulan Islam dan juga meletakkan syiar Islam itu pada tahap tertinggi. Kedua, ayat Madani merupakan seruan dakwah kepada golongan Yahudi dan Nasrani. Ayat Madani menggesa kepada mereka untuk merenung kembali kesalahan yang mereka lakukan. Mereka telah melakukan penyelewengan dalam kitab Taurat dan Injil sehingga mereka tersesat dari jalan kebenaran. Maka ayat Madani ingin menerangkan kepada mereka supaya kembali kepada pangkal jalan, dan juga menceritakan sejarah mereka dengan para Nabi dan Rasul sangat buruk, sehingga hal ini kerana mereka sanggup untuk membunuh para Nabi dan Rasul. Jadi ayat Madani turun untuk memberikan mesej supaya kepada mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar dan menerangkan kepada umat Islam tentang kebatilan yang dibawa oleh golongan Yahudi dan Nasrani ini. Ketiga, mesej utama ayat Madani ialah menerangkan sifat nifaq dan orang munafik. Di Madinah terdapat satu kumpulan yang mana mereka ini menzahirkan keislaman mereka, tetapi dalam hati mereka ini kufur. Mereka inilah orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu. Maka ayat Madani menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik dan sifat-sifat orang munafik, dan juga ayat ini memberikan satu pencerahan kepada umat Islam bahawa orang munafik ini perlu dijauhi dan perlu dielakkan sifat munafik itu meresap
dalam diri umat Islam. Dan terakhir, uslub yang dibawa dalam ayat Madani ini lebih panjang berbanding ayat Makkiyah. Hal ini kerana penduduk Madinah ketika itu memerlukan penerangan yang lebih supaya mereka lebih memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran, ayat Madani yang lebih panjang, uslub yang lebih panjang itu merupakan satu keperluan ketika itu untuk memastikan umat Islam memahami ajaran yang dibawa dengan baik dan kefahaman yang menyeluruh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل